Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni cikgu akan terangkan sedikit ataupun cikgu ringkaskan apa yang telah dibincangkan semasa chat live tadi dalam grup Telegram. Okey, pada hari ini cikgu telah terangkan tentang tajuk 1.1.1 iaitu tentang jenis dan sifat tanah. Okey, minggu lepas pun cikgu dah perkenalkan sedikit. Okey, tanah ada 5 jenis, iaitu yang pertama kelodak, yang kedua lom, yang ketiga liat, yang keempat organik, yang terakhir ialah pasir. Okey, jenis-jenis tanah ni dia mempunyai sifat-sifat tanah yang tersendiri. Okey, yang mana daripada penilaian sifat tersebutlah kita boleh kelaskan sama ada tanah tu sama ada jenis kelodak ke, lom ke dan sebagainya. Okey. So apa sifat tanah? Okey, kita boleh tengok pada rajah 1.4 ni. Okey, sifat tanah ada 5. Okey, yang pertama daya memegang air. Okey, yang kedua saiz kumin, yang ketiga rongga udara, yang keempat saliran dan kelima ialah kandungan nutrien. Okey, so setiap sifat tanah ni berbeza-beza pada setiap jenis tanah. Okey, so kita akan tengoklah nanti bagaimana daya memegang air untuk tanah lom dan sebagainya. Okey, baik. Untuk huraian setiap sifat tanah ni boleh dengar balik voice note yang telah cikgu hantar dalam grup yang cikgu dah terangkan satu persatu. Okey, sekarang cikgu teruskan kepada buku teks muka surat 14 iaitu tentang jenis tanah berdasarkan sifat tanah. Okey, so dalam buku teks ni daripada muka surat 14 sampai 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey, dia dah terangkan satu persatu sifat bagi setiap jenis tanah. Okey, contohnya pada muka surat 14 ni dia terangkan tentang tanah lom. Okey, tanah lom ni apa? Iaitu tanah yang mempunyai sifat fizikal yang bersesuaian untuk penanaman. Okey, ini 5 ciri ataupun 5 sifat tanah lom. Okey, yang pertama, daya memegang air dia sangat sederhana. Saiz kumin dia agak kecil iaitu 0.002 mm hingga 0.05 mm. Okey, rongga udara dia sederhana, saliran dia baik dan kandungan nutrien dia sederhana, tinggi. Okey, tanah lom ni selalu digunakan orang kita lah. Okey, kita selalu tanam pokok guna tanah lom. Tanah lom ni sering digunakan kerana dia mudah didapati. Okey. Dan setiap tanah ni dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang mana sesuai untuk tanaman tertentu. Okey, contoh tanah lom disebabkan daya memegang air dia yang baik, subur dan gembur serta banyak nutrien dan akhir sekali mempunyai saliran baik. So tanaman yang sesuai ditanam adalah contoh dia adalah sawi, terung, kacang panjang atau mana-mana sayur-sayuran ataupun tumbuhan yang sering kita tanam lah. Okey. So untuk yang kedua, tentang tanah liat. Okey, tentang tanah liat. Okey, untuk sifat tanah ni nanti cikgu akan terangkan terus kepada jadual perbandingan supaya jelas nampak perbezaan dia. Okey, sekarang ni cikgu untuk satu persatu ni cikgu akan terangkan sedikit saja dulu. Okey. So untuk tanah liat, okey, sifat dia yang kita boleh tengok secara mata kasar iaitu bersifat basah, melekit dan mudah dibentuk. Okey. Yang kedua, daya pegangan nutrien yang tinggi sebabnya dia dah serap air banyak kan. So dia pegang nutrien tu banyak lah. Okey, dan akhir sekali pengairan air yang lambat dan keupayaan menakung air yang tinggi. Tapi tak semua tumbuhan yang sesuai ditanam pada kawasan tanah liat. Okey, contohnya yang sesuai adalah padi, jagung dan tebu. Okey. So tiga ni sering kita tengok kawasan yang bertanah lembah lah. Okey, kalau kat sini, kalau dekat Perak ni yang saya ingat dekat titik gantung tu on the way ke Manjung tu ada satu kawasan yang banyak tanaman jagung dengan tebu tu kan. Okey, so kat situ sebabnya tanah kat situ sifat dia adalah ataupun jenis dia adalah tanah liat. Okey, yang ketiga iaitu tanah kelodak. Okey. Tanah kelodak ni dia punya ciri ataupun dia punya sifat keupayaan menakung air dia keupayaan menakung air dia sederhana tinggi, rasa licin bila basah dan kandungan nutrien dia sederhana dan tumbuhan yang sesuai ditanam ialah ubi keledek, koko dan kelapa sawit. Okey, baik. Yang keempat ialah tentang tanah pasir. Okey, tentang tanah pasir. Okey,
dia punya ciri ataupun dia punya sifat pengaliran air yang sangat cepat. Yang kedua, daya penyimpanan air dia yang rendah sebabnya air dia mengalir cepat, so dia tak sempat nak pegang air tersebut. Okey, jadi dia tak boleh simpan lah air. Okey, dan akhir sekali kandungan nutrien dia rendah sebabnya air dia mudah larut resap. Okey, tumbuhan yang sesuai ditanam ialah tembikai, kelapa dan tembikai susu. Okey, tengok info tambahan kat bawah ni. Okey, tanah pasir boleh dibaiki dengan menambah bahan organik. Okey, kenapa? Sebab bila kita tanam pokok kadang-kadang sebab kita nak baiki dari segi kat sini. Okey, sebab daya penyimpanan air yang rendah, pengaliran air yang cepat dan kandungan nutrien rendah ni, tiga ni menyebabkan bila kalau kita bagi baja, dia mudah larut resap. Okey, so kita nak bantu macam mana? Kita tambah dah bahan organik, so dia akan membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Okey, dan akhir sekali ialah tentang tanah organik. Okey, so tanah organik dia punya sifat kita boleh tengok berwarna perang, gelap atau hitam. Okey, kebanyakan sampel yang minggu lepas ambil ialah tanah organik. Okey, kandungan nutrien dia sangat tinggi kerana terdapatnya perebutan bahan organik seperti sisa tumbuhan dan haiwan. Okey, so yang ketiga, rongga udara dia sangat besar. Okey, contoh tanaman ialah yang sesuai bawang merah, bendi dan nanas. Okey, so baik, sekarang ni kita tengok kepada jadual di bawah ni. Okey, jadual ni kalau boleh tolong faham lah sebenarnya. Kalau hafal kan nanti takut tak banyak sangat kan. So kalau daripada 5 ni hafal lah satu minggu satu. Okey, so yang saiz kumin ni tak perlulah awak hafal satu persatu nilai dia. Cuma awak kena tahu yang mana yang paling kecil, yang mana paling besar. Okey, so, kenapa kita kena faham jadual ni? Sebab bila keluar soalan tentang perbandingan tanah, contoh kan, dia bagi gambar pokok, dia kata kenapa pokok yang ditanam pada kawasan organik, kawasan yang tinggi ataupun kawasan yang mempunyai tanah organik lebih subur berbanding pokok yang ditanam pada kawasan pasir. Okey, so jika kita bandingkan kat sini okey, macam mana kalau soalan keluar macam tu, kita akan buat perbandingan dari segi ciri-ciri ataupun sifat tanah yang kita dah belajar ni lah. Okey, contoh kita ambil organik dengan pasir dulu tadi Okey, so yang pertama kita akan bandingkan dia punya saiz kumin lah. Okey, saiz kumin organik lebih kecil berbanding dengan pasir. Okey, rongga udara pula untuk organik saiz ni adalah besar, pasir ni adalah sangat besar. Okey, oleh itu dia akan menyebabkan daya memegang air dia untuk organik sederhana, pasir adalah sangat rendah. Okey, bila sangat rendah daya memegang air, maka kandungan nutrien untuk pasir adalah rendah. Okey, dan dia punya kandungan nutrien untuk organik dia tinggi. Okey, dan saliran pula untuk pasir sangat baik kerana air tu mudah je nak lalu kan. Bila kita siram dia akan masuk je bawah. Cuma dia lemah sebab dia tak boleh nak pegang air tu. So bila tak boleh nak pegang air, tak ada baja yang boleh diserap oleh akar tumbuhan. Okey, manakala untuk organik saliran dia sangat saliran dia baik. Okey, dan akhir sekali daya pegangan nutrien ni. Okey, untuk organik daya pegang nutrien dia tinggi, manakala pasir ini adalah rendah. Okey, ini berkait rapat dengan daya memegang air dengan saliran tadilah. Okey, baik. So bila keluar soalan macam tu, kamu bandingkanlah dia punya sifat. Okey, so kena faham kalau ditanya ataupun soalan tanya kenapa pokok, okey kita tengok sini. Okey, kenapa pokok, contoh kenapa pokok rambutan tak sesuai ditanam pada kawasan tanah liat. Okey, so kita tahu kalau pokok rambutan ni dia berakar tunjang. Okey, so berakar tunjang. Okey, jadi dia akan ada akar tunjang dalam tanah kan. Okey, so kita akan tengoklah satu persatu. Okey, rongga udara sangat kecil, daya memegang air sangat tinggi, saliran kurang baik, kandungan nutrien rendah dan daya pegangan sederhana tinggi. So untuk penanaman pokok macam rambutan tu kenapa tak sesuai? Sebabnya dia tak mempunyai saliran yang baik. So untuk pokok yang ada akar tunjang atau pokok yang berkayu keras tu, dia tak sesuai tanam kawasan tanah liat ni. Okey, so tanah liat biasanya kita tanam pokok yang berbatang lembut lah. Okey, ataupun tumbuhan kita panggil dia sebagai tumbuhan monocotyledon. Itu yang lebih sesuai. Contohnya tadilah yang saya dah terang tadi. Contohnya padi, jagung dan tebu. Okey, so dia tak perlu struktur yang dalam tanah tu. Okey,
Dan satu lagi, 3 tumbuhan tadi tu juga memerlukan kandungan air yang tinggi lah. So bila dia pegang daya memegang air dia sangat tinggi, so bekalan air kepada tanaman tersebut mencukupi. Okey, baik. So untuk kelas